Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Murid kita berjumpa sekali lagi dalam kelas Bahasa Melayu. Baik, hari ini kita akan belajar tajuknya lampu tanpa elektrik. Macam mana tu lampu tanpa elektrik ni? Okey, macam mana nak buat lampu tanpa elektrik? Dan boleh ke ada lampu kalau kita tak gunakan elektrik? Untuk hari ini kita akan belajar macam mana nak buat lampu tanpa menggunakan elektrik. Okey, sebelum itu mari kita tengok apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, hari ini kita akan menulis ayat dalam perenggan menggunakan kata nama am dan juga penjodoh bilangan. Okey, kedua-dua ni dah biasa kita buat, betul tak? Kata nama am dan juga penjodoh bilangan. Okey, tapi saya akan terangkan semula apa itu kata nama am dan juga penjodoh bilangan. Okey, kata nama am dekat sini. Okey, kata nama am ialah kata yang digunakan untuk merujuk manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, tempat atau sesuatu benda secara umum. Maksudnya secara umum. Kita tak ada bagi tahu secara teliti ataupun secara direct. Okey, tengok kat sini di dalam gambar rajah ni, kata nama am terbahagi kepada dua, iaitu hidup dengan tidak hidup. Okey, kita tengok pula bahagian hidup. Hidup ni terbahagi kepada dua, iaitu manusia dan juga bukan manusia. Okey, contohnya di sini, kalau manusia, apakah contohnya? Bayi, ibu, guru, murid, polis, tentera, kanak-kanak dan sebagainya. Ini adalah contoh manusia. Contohnya macam lelaki pun boleh, wanita, ya. Okey, itu adalah kata nama am hidup untuk manusia. Macam mana kalau bukan manusia? Okey, contohnya di sini lembu, haiwan kan, semut, pokok, mawar, petai, padi, anak-anak, kucing. Itu adalah contoh benda hidup yang bukan manusia. Okey, mari kita tengok pula kata nama am tidak hidup. Tak hidup yang terbahagi kepada institusi ataupun bukan institusi. Okey, contoh institusi adalah sekolah, hospital, pejabat, universiti, majlis, persatuan. Inilah contoh institusi. Maksudnya dia ada organisasi di bawah satu organisasi. Okey, baik, untuk bukan institusi ni dia dah dipecahkan kepada 3. Jadi tak muat kat sini, tapi tak apa. Untuk hari ni kita tak ada belajar tentang bukan institusi. Okey, jadi kena ingat dipecahkan kepada 3 bahagian. Okey, dan kita dah pernah belajar juga sebelum ni. Okey, itu adalah kata nama am. Okey, mari kita tengok pula apakah penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan, kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilang. Itu maksudnya penjodoh bilangan. Maksudnya kita nak sebutkan sesuatu benda tu, kita nak tahu berapa jumlah dia, jadi kita guna penjodoh bilangan. Okey, ni contoh. Cucuk, das, bilah, bidang, genggam, gulung, biji, kampit, jambak. Sebenarnya banyak lagi kan. Kita semua dah tahu macam apa dia penjodoh bilangan. Tetapi apabila penjodoh bilangan ni kita letakkan dia bawa maksud tunggal, satu. Macam kat sini sebuah rumah, maknanya satu rumah. Seangkatan tentera, maksudnya satu angkatan tentera. Dalam angkatan tu ada ramai tentera, tapi kita tak tahu ada berapa orang. Tapi kita tahu dia ada dalam satu kumpulan. Okey, sebutir peluru, maksudnya ada satu peluru. Okey, itu adalah penjodoh bilangan. Mesti awak semua, saya tahu dah, awak mesti tahu apa itu kata nama am dan juga penjodoh bilangan. Okey, jadi cukup di situ sebagai sekadar ulang kaji kita. Okey, mari kita teruskan kepada tajuk kita pada hari ini. Okey, kita akan gunakan buku teks, muka surat 134, iaitu lampu tanpa elektrik. Okey, lampu tanpa elektrik ni sebenarnya menggunakan tenaga solar, iaitu cahaya matahari. Macam mana? Okey, kita tengok dulu gambar dekat sini. Okey, ini gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama ada siapa? Cikgu Amar, Izuni, Imran dan juga Ifah. Okey, serta Cikgu Syafiq. Okey, mereka sedang apa? Menyediakan bahan. Kemudian yang kedua, mereka lepas sediakan bahan, baru mereka
potongkan bahan-bahan yang dah ada. Okey, selepas itu barulah dituang air, gambar tuang air. Dan yang keempat, mereka duduk di dalam bangsal. Okey, ini adalah 4 gambar bersiri yang perlu kita olah. Okey, tuliskan dalam bentuk perenggan. Okey, jadi apabila kita tulis dalam bentuk perenggan, maksudnya kita akan tuliskan dalam bentuk karangan. Okey, mari kita tengok satu per satu. Okey, ini untuk aktiviti yang pertama iaitu perenggan 1. Okey, mari kita baca apakah maklumat yang dah dituliskan kepada awak. Baik, Amar, Izuni, Imran dan Ifah serta Cikgu Syafiq menyediakan bahan untuk menghasilkan lampu tanpa elektrik. Bahan tersebut ialah, inilah bahan-bahan yang ada. Okey, ini adalah apa? Zinc. Kemudian ada gam, gunting, sejak air, botol plastik dan juga pahat. Dan sebenarnya ada satu lagi. Dia tak ada dalam gambar ni, tapi tertulis dalam buku teks kita iaitu plastik keras. Okey. Baik, mari kita tengok. Ini adalah yang telah saya sediakan untuk awak. Okey. Baik, apakah ayatnya? Bahan tersebut ialah sekeping zinc. Ni sekeping zinc. Okey, kemudian sekeping apa? Sekeping plastik keras. Okey, setin gam pengedap. Lepas tu sejak air, 1 botol plastik minuman yang kosong, sebilah gunting dan sebilah pahat. Okey. Baik, awak isi je saja tempat kosong macam biasalah. Okey. Baik, kita tengok pula gambar yang kedua. Okey, maklumat yang diberi kepada awak ialah memegang zinc, menggunting, berhati-hati. Okey, apakah penjodoh bilangan dan kata nama am yang ada? Dekat sini saya tulis sebilah pahat, sebilah gunting, peralatan. Okey, ini adalah kata nama am ya. Okey, mari kita tengok. Panjang ni. Okey, Cikgu Syafiq menebuk lubang pada zinc menggunakan sebilah pahat. Kemudian, beliau menggunakan sebilah gunting untuk menggunting lubang yang telah ditebuk. Beliau melakukan proses yang sama pada plastik keras. Okay, semasa proses menggunting, beliau memegang plastik keras dan zinc dengan penuh berhati-hati. Ini kerana beliau sangat mementingkan keselamatan semasa menggunakan peralatan yang tajam. Okey, tengok pula gambar yang kedua. Nampak tak cikgu dia tuang air? Okey, menuang, menggenggam, air tidak menyerap. Okey, apakah penjodoh bilangannya di sini? Botol plastik, plastik keras dan zinc. Gam pengedap, sejak air, botol plastik. Okey, apakah ayatnya? Okey, Cikgu Syafiq melekatkan apa? Inilah. Melekatkan botol plastik, lagi plastik keras, ada 3 jawapan, dan zinc. Okey, dan zinc bersama menggunakan gam pengedap. Okey, gam pengedap digunakan bertujuan untuk memastikan botol tidak akan terjatuh dari zinc jika diisi air. Macam ni, nampak tak gambar kat atas ni? Okey, ni botol, lah ini plastik keras, ini pula zinc. Okey, yang kat sini lagi dia letak gam tu. Okey, supaya botol tu bila isi air tak adalah jatuh ke dalam rumah, ya. Okey, kemudian Cikgu Syafiq menuang sejak air ke dalam botol plastik yang kosong itu. Beliau menggenggam botol plastik itu dengan kemas agar air yang dituang tidak akan tumpah. Okey, Cikgu Syafiq menggunakan botol plastik sebagai lampu kerana air tidak boleh menyerap ke dalam plastik. Okey, baik. Tengok yang terakhir. Matahari memancarkan, membias cahaya, menerangi elektrik. Okey, 4 ni yang dah dibagi kepada awak. Okey, kalau awak tengok gambar, dekat atas ni dia letak botol tu tadi. Okey, botol, nampak matahari, bila kena botol, dalam botol ni ada air, dia akan membiaskan cahaya. Jadi bila cahaya yang terbias tu, dia akan terangkan kawasan yang gelap.
Okey, mari kita tengok sebuah bangsal lampu elektrik. Jadi ayatnya macam mana? Cikgu Syafiq mengajak anak-anak muridnya menguji lampu tanpa elektrik yang dihasilkan oleh mereka di sebuah bangsal yang terdapat dalam taman sains pada waktu tengah hari, kerana ketika itu matahari memancarkan cahayanya terik. Okey, cahaya memancarkan cahaya. Okey, memancarkan cahaya terik. Okey, dan sangat sesuai untuk eksperimen mereka. Air yang terdapat di dalam botol berfungsi untuk membias cahaya. Hasilnya, ruangan bangsal yang gelap itu menjadi cerah kerana cahaya yang terbias dari botol menerangi ruang di dalam bangsal yang diduduki mereka tanpa menggunakan lampu elektrik. Habis. Okey, jadi macam biasa, okey, kita akan lengkapkan karangan yang telah saya bagi ni dalam bentuk perenggan. Okey, baik, kalau boleh saya nak awak gariskan kata nama am dan juga penjodoh bilangan. Okey, tolong gariskan, dah tulis karangan tu, gariskan penjodoh bilangan dan juga kata nama am. Sebab saya nak awak tulis dalam buku tata bahasa. Okey, bagi belajar tentang tata bahasa. Okey, jadi tuliskan macam ini. Okey, ini adalah perenggan yang pertama. Okey, perenggan pertama, ini perenggan satu. Jadi tengoklah dekat perenggan satu tadi tulis macam mana. Okey, ini perenggan yang kedua. Okey, perenggan dua. Ini perenggan satu. Yang ini perenggan. Okey, ini perenggan tiga. Dan ini adalah perenggan yang keempat, akhir sekali. Okey, yang ini adalah kesimpulan perenggan yang kelima. Okey, jadi saya nak awak selesaikan yang ni dalam buku tata bahasa dan tolong gariskan kata nama am dan juga penjodoh bilangan. Boleh? Okey, boleh punya, tak ada masalah. Sekejap, senang je nak buat. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Kita berjumpa lagi untuk kelas yang seterusnya, insya-Allah. Stay safe. Bye.